Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita sambung dari surah Al-Baqarah, dari juzuk yang pertama, surah yang kedua, dari ayat 106 dari surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, pencipta, penguasa, pentadbir, pengatur sekalian yang ada di alam semesta. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dapat kita pada pagi ini menyambung bacaan kita terhadap surah Al-Baqarah, dan hari ini kita akan sambung berkaitan dengan ayat 106. Ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Maksud dia, apa sahaja ayat keterangan yang kami mansukhkan atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu? Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa terdapat dalam Quran satu perkara yang disebut sebagai nasakh. Nasakh dan juga mansukh. Maksud nasakh ni ialah ganti. Gantilah. Nasakh ni maknanya ma numaddilu min ayah, kata Ibnu Abbas, apa yang kami ganti daripada ayat. Berkata Imam Mujahid, ma namhu min ayah, yang kami hapuskan. Bila ganti itu makna yang dulu dihapuskan, ganti dengan yang baru. Jadi dalam Al-Quran ada sesuatu yang disebut sebagai nasakh. Yang disebut sebagai nasakh. Kenapa dia disebut dalam cerita Bani Israel ni? Adalah kerana orang-orang Yahudi, mereka ini mengingkari nasakh dan mansukh. Macam-macam tohmahan yang dia buat apabila satu ayat itu dinasakhkan, kemudian dimansukhkan. Okey. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ni duduk ubah ataupun ganti sesuatu ayat dari Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, tidaklah kami nasakhkan Al-Quran ini dari satu ayat, melainkan kami ganti dengan ayat yang lain yang lebih baik ataupun yang sebanding dengannya. Dan kalau kita perhatikan nasakh dalam Al-Quran ni, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa
yang dia lakukan kerana nasakh ni adalah kerana ilmu dan juga kuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala kata alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Maka nasakh yang berlaku dalam Quran ni ada hikmah. Termasuk dari hikmah ialah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah mengkehendaki maslahat yang berlaku pada manusia. Seperti contoh ataupun beberapa ayat yang berkaitan dengan nasakh, atau disebut sebagai kategori nasakh. Kategori nasakh. Nasakh ni ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Kategori yang pertama ialah nasakh dari sudut bacaan Al-Quran dan juga hukum yang berkaitan dengannya. Okey. Ayat Quran dinasakhkan dan hukum yang berkaitan juga dinasakhkan. Sebagai contoh, dalam Quran dahulu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa kana fima unzila minal Quran 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu diturunkan dalam Quran ni 10 kali susuan, barulah anak itu jadi anak susu yang diiktiraf sebagai mahram. Kemudian dinasahkan ayat itu dengan 5 kali susuan. Daripada 10 tinggal 5 kali susuan. Maka kalau bayi itu menyusu daripada seorang wanita sebanyak 5 kali dan dia kenyang, maka dia dikira sebagai anak susu wanita tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ayat itu seperti mana dia dibaca. Berarti wafat di atas ayat 5 kali susuan. Maka manakah ayat 10 kali susuan? Tak ada dah. Kata Aisyah, dulu ada, sekarang dah tak ada. Ayat tu tak ada, hukum pun dah tak ada. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua, kategori yang kedua, nasakh dari sudut hukum sahaja, tapi bacaan masih ada. Bacaan masih ada. Seperti ayat Quran yang ada berkaitan dengan hukum bersedekah sebelum menghadap ataupun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang yang beriman,
apabila kamu nak pergi mengadu, bermunajat ataupun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersedekahlah terlebih dahulu. Belum pergi jumpa Nabi, maka diperintahkan untuk bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat selepas daripada tu. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ullaha wa rasulah. Jadi ayat yang kedua tu menyatakan apakah kamu rasa berat untuk mengeluarkan sedekah sebelum daripada bertemu dengan Nabi, maka sekiranya kamu tidak boleh lakukan, Allah mengampunkan dosa kamu, lalu dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan juga Rasul. Ayat yang kedua ni menunjukkan kalau kamu tak buat, Allah ampunkan kamu. Berarti hukum bersedekah sebelum munajat kepada Nabi sudah dihapuskan oleh Allah. Dua-dua ayat tu masih kekal dalam Quran. Ayat pertama yang perintah suruh sedekah pun masih ada. Ayat yang kedua yang kata tak perlu sedekah pun masih ada. Tapi ayat pertama tu dinasahkan hukumnya. Bacaannya masih ada. Ya? Bacaannya masih ada. Yang ketiga, ataupun termasuk dalam ayat yang famous juga, berkaitan dengan ganti puasa. Bagi orang yang mampu tapi dia tak puasa. Bagi orang yang mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dulu boleh puasa, kalau tak mampu boleh tidak ganti, boleh gantilah kalau dia mampu pun. Tapi dinasahkan hukum tersebut. Hanya diberikan keuzuran bagi orang yang ada uzur. Kalau orang yang tak ada uzur, dia tak boleh ganti suka-suka hati. Dulu mula-mula wajib puasa, tapi kalau tak boleh puasa di bulan Ramadan, boleh ganti di bulan lain, kalaupun dia mampu. Tapi kemudian nasahkan hukum tersebut. Tak boleh mesti semua puasa wajib di bulan Ramadan, melainkan bagi orang yang ada keuzuran. Dua-dua ayat tu masih lagi ada dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah nanti kita akan baca. Contoh yang ketiga ialah Allah Ta'ala larang minum arak sebelum solat. Dalam Quran ni Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu datang salat dalam keadaan mabuk. Seolah-olah ayat tu boleh minum arak. Jadi kalau kita ambil ayat tu boleh lah. Jawapan dia tak boleh. Sebab ayat sahaja masih ada, hukum dah tak boleh. Sebab kisah penurunan arak ni dalam, atau pengharaman arak dalam Quran ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang arak dan judi. Kata Allah, qul fihima ismun kabir, katakanlah di padanya ada ismun kabir, dosa yang besar ataupun kemudaratan yang besar. Wa manafi'u lin-nas, dan dia juga ada manfaat untuk manusia. Dia ada baik, dia ada buruk. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Allah Ta'ala kata, tapi buruk dia lebih banyak daripada baik.
Jadi itu ayat pertama. Allah Ta'ala kata seolah-olah minum arak ni ada baik, ada buruk, tapi buruk dia lebih banyak. Masih lagi boleh minum. Kemudian turun ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu minum arak, jangan kamu solat dalam keadaan mabuk. Jangan kamu mendekati solat dalam keadaan mabuk. Seolah-olah tak boleh minum arak sebelum solat. Lepas daripada solat ikutlah nak minum pun. Supaya apa? Tidak solat dalam keadaan mabuk. Itu tahap yang kedua. Sampai lama-lama orang dah biasa, orang dah boleh terima hukum Allah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, arak, judi, tilik nasib, wal azlam rijsum min amali syaitan, daripada najis-najis syaitan, fajtanibuh, jauhilah dia. Maka tiga-tiga ayat tu masih ada dalam Quran. Cuma dua ayat pertama sudah dinasahkan hukumnya. Yang tinggal hukum pada ayat yang ketiga, iaitulah arak ini haram bila-bila masa, banyak mana pun, walaupun setitik arak itu haram hukumnya. Jadi ini kategori yang kedua. Apa dia? Dinasahkan hukum tapi dimansuhkan hukum, dikekalkan ayat. Kategori yang pertama apa? Ayat pun tak ada, hukum pun tak ada. Kategori yang kedua, hukum tak ada, ayat masih boleh dibaca, ada dalam Quran. Kategori yang ketiga ialah dinasahkan ayat tapi dikekalkan hukum. Dinasahkan ayat, dikekalkan hukum. Macam mana dinasahkan ayat, dikekalkan hukum? Seperti contoh, ada satu ayat Quran yang merujuk kepada hukuman rejam bagi orang yang berzina dan sudah berkahwin. Kalau kita baca Al-Quran sekarang ni, kita akan dapati dalam Quran ni ada ialah hukum penzina disebat 100 kali rotan. Disebat 100 kali rotan. Tak ada pun kata kena rejam sampai mati. Kenapa? Dari sudut hukum hudud, yang belum berkahwin disebat 100 kali, yang dah pernah kahwin, istilah dia yang dah pernah kahwin, walaupun dia dah cerai, dia janda ataupun duda, dia berzina, ataupun dia masih lagi ada suami atau isteri dan dia berzina, maka orang ni hukum dia direjam sampai mati. Daripada mana hukum ni? Sebab kita tahu hukum dalam agama ni kena ada sumber yang menetapkannya. Bukan kita sebagai hamba ni boleh sewenang-wenangnya meletakkan hukum dalam agama Allah. Sebaliknya hukum dalam agama Allah ni ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita panggil sebagai hukum hudud. Adalah Allah bagi keizinan pada hukum-hukum yang kecil yang disebut sebagai hukum ta'zir. Tapi ada hukum yang Allah Ta'ala dah tetapkan, dipanggil hukum hudud, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka dalam hukum hudud, orang yang dah pernah kahwin atau masih memiliki suami isteri,
berzina hukum rejam sampai mati. Di mana asal dia? Sebab cari ayat tak ada dalam Quran. Jawapannya, ayat tu dulu ada, kemudian dimansuhkan. Apa yang dimansuhkan? Bacaan ayat tu. Ayat tu dimansuhkan. Hukum dia masih lagi kekal. Ayat tu berbunyi, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Jadi yang itu disebut dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Jadi ini menunjukkan bahawa hukum nasakh ni berlaku dalam Quran. Memang ada hukum berlaku dalam Quran, tetapi bukan seperti yang berlaku kepada kitab Taurat dan juga Injil. Kitab Taurat dan Injil, siapa yang ubah ayat tu? Pendeta dia. Pendeta yang ubah ayat, buang ayat tu, tambah ayat ni. Jadi seolah-olah mereka bagi Yahudi berlaku juga ubah dalam Quran seperti mana Taurat dan juga Injil. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan perkara tersebut berlaku dalam Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menisbahkan ubah tu kepada dirinya sendiri. Sebab tu Allah Taala kata, manansakh, tidak ada yang kami mansuhkan. Kami di sini siapa? Allah sendiri. Kami di sini itulah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbahkan mansukh dan nasakh dan mansukh dalam Al-Quran kembali kepada Allah sendiri, tidak seperti mana Taurat dan juga Injil. Bahkan sebaliknya, bila Allah nasakhkan sesuatu ayat, Allah bukan sekadar menasahkan dia saja-saja. Sebaliknya, Allah juga yang datangkan ganti yang lebih baik daripada ayat itu. Hukum contohnya, mana lebih baik antara 10 kali susuan dengan 5 kali susuan? Maka jawapannya, hukum 5 kali susuan lebih baik daripada 10 kali susuan. Mana lebih baik hukum arak boleh diminum sebelum salat, selepas salat, dengan hukum arak tidak boleh diminum selama-lamanya? Maka lebih baik arak tidak dia boleh minum sampai bila-bila, bukan kerana solat saja. Sebab bila kita balik rumah, kita ada keluarga yang kena jaga, kita kena kerja. Apa kerja? Kita kena drive, bawa kereta. Jadi haramnya arak lebih baik selama-lamanya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, apa yang kami nasahkan ayat bukan sekadar nasakh sahaja, tidak, tapi kami datangkan sebagai ganti yang seumpama dengannya ataupun yang lebih baik daripadanya. Na'ti bi khairin minha au mithliha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya ataupun yang sebanding dengannya. Adapun perkataan au nunsiha, yang kami lupakan akannya, ini disebut sebagai nunsiha. Qala Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, qala kana Allah azza wa jalla yunsi nabiyahu
sallallahu alaihi wasallam ma syaa wa yansakhu ma yasha. Allah bila nasahkan dia, Allah jadikan Nabi pun lupa. Nunsiha ni kami lupakan kamu akan ayat tersebut. Jadi tak timbul ayat tu Allah ada lagi ke tak ada? Tak ada syak. Apa yang sudah dinasahkan maka Allah lupakan dia daripada ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingat dan hanya mengajarkan kepada umatnya apa yang valid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Maka sesungguhnya kata Allah, tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam, langit dan bumi, dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Yang dapat memberi pertolongan. Ayat ini menunjukkan bayan sihhatun nasakh warraddi alal yahud fi istihalatihim dhalik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa kekuasaan dia, pertama dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dia menunjukkan bahawa dialah lahu mulku, kerajaan yang berkuasa. Jadi bila dia yang memiliki kerajaan, Allah Ta'ala boleh nak kata bahawa kalau dia nak hukum apa yang dia kehendaki, itu tertakluk kepada Allah. Kalau dia nak hapuskan apa yang dia nak kekalkan apa yang dia nak ubah apa yang dia nak, itu semuanya tertakluk kepada kehendak Allah. Dan dia adalah Tuhan yang maha berkuasa. Tak perlu nak tanya Yahudi, tak perlu kata ni tak serupa pun dengan kitab kami. Allah Ta'ala boleh saja menasahkan agama sebelumnya dan mendatangkan agama yang lebih baik daripadanya. Yang ni yang tidak boleh diterima oleh orang Yahudi. Terlebih awal lagi mereka tak terima agama mereka dinasahkan oleh Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita, iktiqad kita, agama Nabi Musa ialah agama yang benar. Tetapi dia benar pada zaman dia, sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam. Bila datangnya Nabi Isa alaihi salam, maka syariat Nabi Isa menasahkan syariat Nabi Musa. Old Testament bahasa kita kan, perjanjian lama yang disebut sebagai Taurat, terbatal dengan datangnya Injil. Maka kewajipan bagi orang pengikut Nabi Musa yang masih hidup pada zaman Nabi Isa untuk mereka beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan syariat sebelumnya terbatal. Dan kita i'tiqad bagi orang beriman, syariat Nabi Isa juga benar. Benar pada zaman dia, sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terbatallah syariat Nabi Isa. Tidak ada seorang pun Yahudi dan juga Nasrani yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan
dia kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa telah terbatal. Tapi orang Yahudi tak terima yang ni, ingkar. Pada dia nasakh dan mansukh, syariat Nabi Musa tetap syariat Nabi Musa. Seolah-olah dia punya pilihan nak ikut Nabi mana. Aku ikut Nabi Musa, dia ikut Nabi Isa, hak nak ini ikut Nabi Muhammad. Sebab tu sekarang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, gerakan yang dipelopori mula-mula zaman Obama dulu, kemudian diteruskan oleh Donald Trump. Dia panggil Abrahamic religion. Bahasa kita dia panggil millah Ibrahim. Tapi millah Ibrahim pak kita ni dah difatwakan sesat dan kumpulan dia kecil. Tapi Abrahamic religion di peringkat antarabangsa, mereka berusaha supaya semua agama yang datang daripada keturunan Nabi Ibrahim dikira sama. Sebab dalam Yahudi mereka beriman dengan Nabi Ibrahim. Dalam Nasrani Kristian mereka beriman dengan Nabi Ibrahim. Dalam syariat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga beriman dengan Nabi Ibrahim. Jadi mereka mendakwa Yahudi pun agama Nabi Ibrahim, Nasrani pun agama Nabi Ibrahim, Islam pun agama Nabi Ibrahim. Sebelum mereka klaim benda ni, zaman ni, dahulu pun mereka dah klaim benda yang sama. Allah Ta'ala telah menafikan benda ni. Allah Ta'ala kata, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani, akan tetapi Nabi Ibrahim itu berada di atas agama yang suci, hanifan musliman, iaitu dia adalah seorang muslim. Nabi Ibrahim ni apa agama dia? Islam. Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang mula-mula menamakan pengikut dia sebagai orang muslim. Dia yang menamakan. Orang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tak pernah jadi Yahudi. Nabi Ibrahim tak pernah jadi Nasrani. Nak ada macam mana sebab Yahudi dan Nasrani itu wujud lepas daripada dia. Apa yang berlaku? Nabi Ibrahim tunduk kepada Allah Tuhan sekalian alam. Nabi Ibrahim tak pernah kata Tuhan tu ada tiga seperti mana Kristian kata. Nabi Ibrahim AS tidak pernah melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah seperti mana yang berlaku kepada Yahudi. Tapi zaman ni muncul gerakan ini dengan lebih agresif. Mereka sampai mewujudkan center-center, pusat-pusat keagamaan, dan dinamakan sebagai pusat keagamaan agama Ibrahim. Sekarang ni Barat sedang mempromosikan gerakan ini. Bahasa dia menormalisasikan perbezaan agama. Yang penting kita jangan bergaduh lagi. Kita semua satu moyang kita Nabi Ibrahim. Jadi dia buat satu markas center. Dekat center tu orang Islam boleh solat, orang Kristian boleh buat ibadat, orang Yahudi pun boleh buat ibadat. Satu center ni sekarang ni. Dan ada juga di orang panggil sebahagian negara Arab dah mula buat
di Dubai dan seumpama dengannya. Mereka buat satu center, dan ada juga yang dahsyat lagi daripada tu, yang tak di bawah nama Abrahamic religion, milah Ibrahim. Satu lagi dia panggil agama Bahai. Pernah dengar Bahai? Bahai ni lagi dahsyat. Semua agama sama berlaku, termasuklah Yahudi, Nasrani, Kristian, Buddha, habis letak berlaku interfaith. Satu center mengumpulkan semua agama. Ini dahsyat lagi. Kalau center dia, marilah agama apa pun, you are welcome to this place. Nampak macam cantik ah. Mu Yahudi, you are welcome. Mu Nasrani, you are welcome. Pasal apa? Fokus dia adalah keharmonian sesama manusia. Dia lupa benda yang paling utama sekali, ialah Allah itu pemilik alam semesta. Betul Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi? Pertama, dia berkuasa menasahkan agama sebelumnya, walaupun Allah yang turunkan, tapi setelah mereka ubah syariat Allah, Allah berkuasa menasahkan agama yang telah diturunkan sebelumnya. Dan dia juga menunjukkan bahawa hanya agama yang menyembah Tuhan yang berkuasa di langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tiada trinity, tiada lagi sekutu bagi Allah, tiada patung berhala, tiada ikon-ikon yang dianggap sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dibuang semua tu. Yang benar hanyalah agama yang beriman kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah. Jadi Allah Azza wa Jalla menasahkan semua agama-agama sebelumnya. Yang tinggal Islam. Yahudi dia tak terima, Paklani dia tak terima, sampai ke hari ni dia anggap agama dia masih lagi valid. Kita sebagai Islam, kita beriman dengan the final testament. Kalau dia ada Old Testament, New Testament, dia ada satu lagi, the final, yang terakhir dan yang paling sempurna, Al-Quran. Inilah nikmat yang kita sedang baca tiap-tiap pagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita syukuri nikmat yang sangat agung ini. Itulah Allah bagi kepada kita satu taufik dan hidayah untuk kita bersama dengan Al-Quran, the final revelation. Quran, wahyu yang terakhir, yang paling sempurna, yang paling istimewa, yang paling agung, yang tidak pernah diturunkan kepada mana-mana nabi dan rasul sebelum daripadanya. Ada ayat Quran, malaikat datang, Nabi Jibril kata, tu terbuka pintu langit, tiba-tiba bawa Al-Fatihah. Kata Jibril, malaikat tu tak pernah turun sebelum daripada ni, pintu tu tak pernah terbuka sebelum ni, hanya diturunkan untuk umat ini saja. Quran tidak pernah diturunkan kepada mana-mana nabi dan rasul sebelum ni. Kenapa? Dia adalah untuk rasul yang teragung dan terbaik. Kita alhamdulillah duk baca, pagi-pagi duk baca. Maka berbahagialah mereka yang berdamping dengan Al-Quran. Baca dapat pahala, faham dapat pahala, amal dapat pahala, sebarkan pula dapat pahala. Dan dia jadi orang yang terbaik kerana Allah Ta'ala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yahudi dia tak terima, rugi. Nasrani tak terima, rugi. Alhamdulillah kita menerimanya. Sebagai orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengan setiap huruf yang ada dalam Quran.
Kita menerima bahawa Allah telah menurunkan sebahagian ayat dan Allah telah nasahkan sebahagian ayat. Kita beriman bahawa apa yang Allah nasahkan adalah tujuannya untuk kebaikan manusia, dan Allah ganti dengan ayat yang lebih baik daripada yang dia hapuskan, ataupun Allah ganti dengan yang seumpama dengannya. Kerana Allah dialah Tuhan yang maha agung, dialah Tuhan yang maha berkuasa, dan dialah Tuhan yang memiliki kerajaan alam semesta. Dialah Allah. Lalu kita menundukkan diri berdamping dengan kalam dia. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan sambung pada minggu hadapan pada ayat yang seterusnya, pada 108. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.